Astaghfirullahaladzim. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil idham sya'unillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه. صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. صل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Surah Muhammad ayat yang ke-37, muka surat 510, juzuk ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-37, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Jika Tuhan meminta kepada kamu
harta benda kamu. Fayuhfikum tabkhalu, lalu serta mendesak kamu memberikannya, nescaya kamu akan berlaku bakhil, kedekut. Wa yukhrij adghanakum, dan kebakhilan itu akan melahirkan kemarahan dan kebencian kamu. Ini cerita ayat, dia sambungan daripada ayat sebelumnya, mana Allah Ta'ala dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menceritakan bahawa hakikat kehidupan dunia ini tidak lain melainkan hanyalah suatu permainan dan juga hiburan semata-mata. Kita dah cerita dah pada minggu lepas. Kemudian Allah kata, sekiranya kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kamu pahala, mana pahala amalan kamu, dan Allah tidak meminta kepada kamu harta benda kamu. Maknanya Allah tak ada apa-apa kepentingan dengan kita. Allah tak minta pun harta kita, melainkan untuk memberikan kamu barang yang lebih baik daripadanya. Mana Allah tidak perlukan harta kita. Sebab tu namanya Allah tu Tuhan yang Maha Kaya, Al-Ghani, Maha Kaya, mana tidak perlukan sesiapa, tidak perlukan makhluk maksudnya. Cumanya kata Imam Ibn Katsir, Allah memfardukan ke atas kamu untuk mengeluarkan zakat daripada harta benda kamu sebagai suatu bentuk keprihatinan kamu terhadap saudara-saudara kamu yang fakir. Dan ia juga mana manfaat daripada ibadah menunaikan atau mengeluarkan zakat itu daripada harta yang Allah beri itu, manfaatnya akan kembali juga kepada kamu. Maksudnya Allah tak ada apa kepentingan, Allah tidak memerlukan ketaatan dan ibadah hamba dia, dan Allah tidak terkesan dengan maksiat yang dilakukan oleh hamba dia. Tak ada apa kepentingan pada Allah Ta'ala. Kita je sebenarnya yang berkepentingan, dan akan terkesan jika tidak melakukan segala perintah Allah. Itu konsep dia kena faham. Jadi so dia punya kaitan dengan ayat yang kita baca malam ni, yang Allah kata, kalaulah Allah meminta segala, mana Allah nak segala harta kita, Allah minta kita keluarkan semua harta kita macam, maka ia akan menjadikan kamu orang yang tabkhalu, akan menjadikan kamu orang yang bakhil. Wa yukhrij adghanakum, dan akan mengeluarkan apa daripada dalaman hati kamu. Adghanakum, adghani perasaan apa nama, benci, bengang, tak suka, itu adghan. Maknanya daripada kebakhilan, tak suka beri, tak suka keluarkan. Maknanya Allah bukan suruh kita keluarkan semua, kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada harta, bukan semua. Allah tak suruh kita infakkan semua, kan? Allah minta kita khudh min amwalihim, ambillah daripada sebahagian daripada harta mereka, sadaqatan, sadaqah. Sadaqah ni nama ni umum. Kalau fardu, sadaqah yang fardu namanya zakat, sedekah yang sunat namanya sedekah lah, kan? Jadi Allah nak uji kita. Bila Allah beri harta, dia suruh kita sedekah, suruh kita zakat. Tu je. Semua harta tak. Hanya ada kadar dan nisab yang tertentu.
Sampai nisab sekian banyak, tak tahu ni berapa, 18,000 ke saya pun tak ingat. Ya, sampai kalau kita ada duit 18,000 lebih sikit, adalah dia punya nisab dia. So kadar je kita keluarkan 2.5% sahaja. Kan banyak, tak sampai pun 5%, kan? 2.5 untuk diberikan kepada asnaf yang ditentukan. Allah kata dalam ayat ni, kalau Allah Ta'ala suruh keluarkan semua, nescaya kamu akan jadi orang yang bakhil dan akan menzahirkan kebakhilan itu. Sebab tabiat manusia disebut dalam tafsir ni, kerana manusia itu tercipta dengan sifat sukakan harta. Memang, kan? Dan barang siapa yang tercabut daripada, maksudnya yang diambil sesuatu yang dikasihinya, maka akan terzahirlah isi hati. Biasa orang kalau benda yang dia suka, yang dia sayang tu diambil orang, dia akan melakukan perkara sebagai suatu reaksi, kan? Kita manusia, bukan manusia, haiwan, binatang pun macam tu. Kita kecil-kecil dulu kan suka kacau ayam bertelur atau kacau anak ayam. Bila kita nak usik anak ayam tu, tengok ibu ayam macam mana, dia punya kepak, dia kejar je kita, kan? Itu haiwan, ya. Bahkan Allah jadikan semua manusia, haiwan, dia panggil apa? Sistem pertahanan dia, kan? Ya. Dia ada sistem, defense system tu. Dia nak pertahankan apa yang dia sayang, anak dia, harta dia, kepunyaan dia. Itu benda biasa. Macam kita lah, benda yang kita sayang apa? Kalau dalam konteks ayat ni, harta kita. Kalau disuruh kita keluarkan semua, pasti kita akan marah, akan tak suka, akan benci. Apa maksud Allah Ta'ala nak beritahu kita, tuan-tuan? Maknanya kalau Allah suruh kita keluarkan zakat yang jumlahnya, yang peratusnya hanya 2.5%, kita ada rasa bakhil tadi tu, yang Allah Ta'ala sebut tu, mana kita ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya yang ayat sebelum ni, wa in tu'minu wa tattaqu, beriman dan bertakwa. Maknanya iman kita jauh sekali nak dapat darjah ketakwaan kepada Allah. Kalau kita masih lagi keberatan untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta kita atas nama zakat. Jangan tanyalah sedekah tu kalau zakat pun tak keluar, ni tak? Yang wajib pun kita tak settlekan, yang sunat dah putah lagi. Jadi kita kena tengok. Maknanya apa? Sifat manusia ni, dia tak boleh diambil sesuatu yang berharga pada diri dia, maka dia akan menunjukkan reaksi dia. Itu biasa. Kan? Jadi sebab itu, contoh kita kan, kalau maruah kita dipermainkan, maruah kita diperkotak-katikkan, marah tak kita? Kita marah, itu perkara biasa. Sebab itu adalah sifat yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada bukan sahaja manusia, tetapi semua haiwan. Ya, semua haiwan begitu. Tak ada siapa suka benda yang dia sayang, yang ada pada dia, yang dia jaga, benda yang terhormat pada dia itu, dia ambil orang. Tak ada siapa suka. So kena faham. Wa yukhrij adghanakum, dan akan mengeluarkan, terkeluarlah kebencian kamu itu. Maka disebutkan dalam tafsir, maka menjadi salah satu rahmat Allah ke atas hamba-hambanya, tidak memberatkan kepada mereka pada satu-satu tanggungjawab. Maknanya apa juga kefarduan yang Allah berikan kepada kita ni, semuanya telah menjadi sesuatu yang sangat sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak mempertanggungjawabkan seseorang itu melainkan dalam kemampuan dia. Maknanya apa juga yang Allah fardukan pada saya, pada tuan-tuan, salatnya, puasanya, zakatnya, apa semuanya adalah dalam kemampuan kita. Jangan silap, jangan kita silap faham ayat ni. Kemampuan kita tu bukan kita tentukan. Allah dah jadikan kita mampu. Itu dia. Allah dah jadikan kita memang mampu nak buat apa yang Allah suruh. Ya. Bukan kita yang menentukan kemampuan kita, tidak. Kalau macam tu, ada orang sembahyang 5 rakaat, 5 waktu, ada orang sembahyang 4 waktu je. Subuh tak boleh bangun, dia kata, aku tak mampu subuh, tak payah sembahyang subuh. Macam tu ke? Tak boleh. Nampak? So jangan silap faham. Cumanya dalam hal ibadah pun ada orang kata apa? Keringanan-keringanan tertentu. Kan? Dalam solat pun ada keringanan, tapi bukan kurangkan waktu. Bukan suka-suka kita nak ringankan sembahyang kita suka-suka hati, tidak. Ada dia punya peruntukan dia. Dipanggil azimah dan rukhsah. Kan? Kita bermusafir, adanya jamak dan qasar. Gunalah jamak qasar tu, jangan kita tak guna. Dah diringankan kita tak guna. Lepas tu kita kata saya tak perlukan keringanan. Tak betul lah macam tu. Kan? Kita bermusafir, ada rukhsah untuk kita tak puasa, untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Ya, gunakanlah, tak ada masalah. Nampak tak? Tapi semua itu telah ditentukan, bukan kita menentukan. Allah menentukan. Kita ikut je, kita follow je. Tu kena faham. Maknanya kalau ada orang perempuan cakap, orang perempuan muslimah ni lah, orang perempuan kita lah, saya tak suka lah pakai tudung, panas, saya tak boleh, tak sesuai dengan iklim Malaysia. Tak betul lah tu. Nampak tak? Bukan kita menentukan tak payah pakai sebab panas, bukan. Nampak tak? So kena faham, jangan silap faham, bahaya. Hari ni orang suka ambil fatwa daripada Facebook, daripada WhatsApp. Kan? Itu masalah orang kita ni. Ya. Daripada potongan-potongan kuliah, dia tak ambil semua, ambil potong je. Habis dia buat kesimpulan sendiri. Lepas tu viral, lepas tu kutuk, kecam, habis cerita. Tu seronok. Dia ingat apa? Tak ada pertanggungjawapan depan Allah besok. Kita buat fitnah pada orang, kita sebarkan fitnah. Apa? Senang-senang nak suruh orang maafkan. Tapi kita tak sedar yang kita tu salah. Macam mana orang nak maafkan? Nampak tak? Dia bukan tak. Kalau senang-senang macam tu, sedaplah orang mencuri, tolonglah maafkan dia. Kan? Tak adalah, ya, tak adalah mahkamah dekat dunia ni. Tak payah mahkamah, pakat semua maafkan. Ada keadaan-keadaan tertentu. Ya, penjenayah, pesalah tetap didakwa dan dihukum. Kan? Ada undang-undang, ada penguatkuasaan. Jadi jangan tuan-tuan diikut-ikut dengan perangai netizen. Dia merosakkan diri mereka dan masyarakat. Bahaya. Ini semua tanda-tanda akhir kiamat sebenarnya. Dan nak dekat kiamat lah kita, ujung-ujung zaman dan tengok. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, dia kata, wahai kamu, ha antum. Siapa dia? Adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit daripada harta benda kamu pada jalan Allah. Ni dia. Maknanya kita ni yang baca Quran, siapa-siapa lah baca Quran sampai hari kiamat, yang Allah panggil dalam ayat ini, diseru untuk melakukan infak pada jalan Allah. Sebab itu jangan lepaskan diri kita dari, ataupun jangan, orang kata apa ya, jangan terlepaslah. Jangan langsung
tak bersedekah hari Jumaat contohnya, ya. Jangan tengok saja tabung tu, masukkan duit sedekah. Jangan touch and go, kan? Tak boleh touch dah, masuk. Ya. Sekarang kita dah ada QR code, boleh, kan? Buka apa namanya, internet banking masing-masing, scan QR code, bagi apa nak bagi. Nak bagi 1 juta, 2 juta, tak ada siapa tahu, melainkan bank dengan Allah Ta'ala. Melainkan bank dengan Allah Ta'ala dengan pihak yang kita derma. Orang rumah kita pun tak tahu. Jangan derma, nak derma pun cakap nak derma pun nak minta izin orang rumah, apa barang, kan? Nak derma pun cakap, nak minta rumah, boleh tak saya derma RM10 yang RM10 pun nak minta izin. Mana boleh minta izin? Bukan duit dia, duit kita, kan? Ya. Bukan minta kahwin lagi, minta sedekah aja. Minta izin tahu ya, kita nak sedekah aja. Allah kata faminkum may yabkhal, dan daripada kamu ada orang yang akan bersifat bakhil. Allah Ta'ala tahu, kan? Ya. Allah Ta'ala tahu. Maksudnya bila seseorang itu diminta untuk mengeluarkan sesuatu daripada apa yang dia sayangi, hartanya, walaupun sedikit, walaupun tak banyak, akan ada orang yang may yabkhal, orang yang berkeberatan, susah nak keluar, kan? Gigil nak keluar. Jangan kata orang kaya ni pemurahan, tuan, tak semestinya. Kadang-kadang lagi kaya lagi kedekut. Sebab tu kaya pun sebab dia kedekut. Bukan semualah, tu dia. Tak semesti orang berada, orang kaya tu, tak semesti orang yang tak berada, yang tak kaya tu kedekut. Tak. Kadang ada yang rajin bersedekah, kan? Tak banyak, sikit, ya. Ada, kan? Boleh tanya kita punya bendahari. Ada orang sedekah dalam akaun masjid kita ni tiap-tiap hari RM1, RM1, RM10. Ada, kan? Bagi kita dapat cek dekat apa nama, dekat akaun kita di bank, kan? Boleh cek, ada. Tiap-tiap hari dia sedekah masjid kita ni RM1 je tu lah, tak banyak. RM1 ke RM10 tu pun tak perasan, ada itu tengok. RM10 tak sampai, bukan RM10, sikit lah. Tapi orang yang sama, istiqamah tiap-tiap hari, tak tahu siapa. Saya tak tahulah, mungkin benda dia tahu kan, ada nama, kan? Kita tak adalah cari orang tu, kan? Tak payahlah kita cari, ya tak? Itu dia, tapi dia nak dapatkan pahala ni, walaupun tak banyak. Tuan-tuan, ya, jangan kita termasuk dalam golongan orang yang bakhil. Ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Nampak? Siapa yang bakhil, kata Allah, ya, siapa yang bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Mana dialah yang rugi. Orang bakhil ni maknanya dia telah menghalang dirinya daripada mendapat keridaan Allah melalui ibadah sedekah ni. Dia telah menghalang dirinya untuk mendapat darjah ketakwaan, menjadi orang yang bertakwa, yang Allah kata ciri orang bertakwa itu ialah orang yang bersedekah. Siapa rugi? Dia lah rugi sebab dia bakhil. Kan? Jadi jangan kita jadi orang yang bakhil. Tak kiralah dah haji ke tak haji. Kalau haji sama geng dengan haji bakhil. Ya. Kamu geng dengan haji bakhil. Kalau tak pergi haji, belum haji lagi lah, bakhil aja. Encik bakhil, bukan haji bakhil. Jangan, tuan, ya, rugi. Maknanya kita menghalang diri kita daripada benda yang sebaik-baiknya untuk kita buat. Jadi kita buatlah, tuan, ya. Jangan tak buat. Kalau boleh tiap-tiap hari. Tak banyak tak apa, tapi tiap-tiap hari. Nabi kata khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang
yang berterusan. Adwam mana apa? Konsisten. Kata orang Jawa, konsisten. Wah, orang Jawa cakap konsisten, berterusan, ya. Tapi walaupun wa in qalla, walaupun sedikit, kan? Jangan langsung tak. Itu sebenarnya cerita dulu ada satu surau ni di Seremban. Surau di Seremban ni, bendahari di situ masa makan-makan dia cerita, Ustaz, kami baru sahaja kehilangan seorang jemaah kami yang sangat baik, dia kata. Dan kami baru tahu, Ustaz, selama hari ni dialah orangnya yang membayar bil elektrik surau ni. Tak ada siapa tahu. Dan kami, sebab tu kami tak pernah dapat bil elektrik. Tak pernah. Mana bil tu tak pernah sampai ke tangan bendahari. Sampai je hilang. Sebab dia yang ambil. Tak pernah, bertahun-tahun. Jadi dah bertahun-tahun, tak peduli lah kan bil tu. Tak pernah jumpa bil. Bila dia dah meninggal, tak ada siapa tahu kan. Tak ada siapa tahu. Orang tahu dah dia meninggal, tak siapa tahu dia yang ambil bil tu. Baru jumpa bil tu. Oh, ada bil bulan ni tu. Baru tahu selama ni yang bayar bil elektrik tu, itulah hamba Allah. Tuan-tuan, ini orang yang nak jaga hati dia. Sekarang ni tuan-tuan, kalau katalah ada antara kita yang berniat nak tolong bayar bil elektrik mana-mana surau ke masjid kita ke, contoh kata, tak payah ambil bil pun tak apa. Tuan-tuan, kalau tak jumpa bil elektrik kat masjid ni, minta kat bendahari, scan aja. Tukang scan, ambil gambar dia punya nombor akaun tu. Bila tuan-tuan bayar, masukkan nombor akaun tu, boleh bayar di TNB. Tak ada siapa tahu, hanya Allah yang tahu. Ada satu surau saya pergi, masjid ke surau saya tak ingat, tempat ceramah kan, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, karya kita ni Masya Allah, Tabarakallah, jamaah kita sangat suka bersedekah. Bil apa masjid kita, surau kita Ustaz, asyik ada apa? Lebihannya. Asyik ada lebihan aja. Memang kita tak pernah bayar Ustaz, pakai duit surau masjid. Ada je orang bayar, maknanya asyik memang ada lebih aja kan. Ini yang saya nak ajak tuan-tuan, supaya karya kita Masjid Batang Benar ni kita boleh ada macam ni. Mamang belum mau sebut ni, kan? Supaya Allah Ta'ala kurniakan pada tuan-tuan dan puan-puan rezeki yang melimpah-limpah. Lagi banyak rezeki tuan-tuan, lagi banyak tuan-tuan bersedekah, berinfak pada rumah Allah. Jangan takut miskin kerana sedekah. Ma naqsa min malis sadaqah, tidak akan berkurangan daripada tidak akan berkurangan harta disebabkan sedekah. Kerana Allah dah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan, Allah lah yang akan menggantikannya. Allah ganti bukan dengan duit, tak semesti dengan duit tuan-tuan. Tak semesti dengan kita dapat projek besar, bukan, tak semesti. Allah boleh ganti dengan macam-macam bentuk. Allah ganti dengan kesihatan, Allah boleh ganti dengan ketenangan, Allah boleh ganti dengan keamanan, Allah boleh ganti dengan hati yang lapang, Allah boleh ganti dengan isteri yang sehat walafiat. Kan kita ni kalau pasangan hidup kita susah, sakit, susah kita, betul tak? Anak-anak yang soleh-solehah, macam-macam bentuk Allah boleh ganti. Sebab apa? Sebab infak tadi, sebab jariah tadi. Di dunia Allah ganti, bukan di dunia, dalam kubur Tuhan bagi lagi. Bersambung tu pahala dia, kebajikan sampai dalam kubur. Sadaqatun jariah. Ni orang kalau ada yang infakkan kapet yang kita tengah pijak ni, kalau ada orang yang infakkan kapet ni, saya duduk datang ni, kalau ada orang, kalau kursi ni dibeli dengan duit infak tuan-tuan,
Selagi ustaz-ustaz mengajar di atas kursi ni, walaupun tuan-tuan dah mati, mengalir pahalanya kepada tuan-tuan. Ini yang kita kena masuk dalam otak kita, tuan-tuan, dalam hati kita bila kita nak infak. Allah, baru ni semalam ada kawan saya tengah buka peluang, bukan, maksudnya dia hebah-hebahan di masjid di mana, di banjir di mana baru ni kan, nak beli tile baru, kapet ke tile saya tak ingat, dah hancur kena banjir kan. Benda macam ni lah, benda yang jariah, benda yang berterusan. Wakaf ni, kita kata mewakaf, dia beza sedekah dengan wakaf, tuan-tuan. Sedekah ni kita bagi habis, wakaf ni kita pakai duit itu untuk beli aset. Bukan aset, tak semesti aset, tapi benda yang kekal digunakan. Macam kapet kita ni, benda-benda yang kita pakai lama kan, ya, itulah kita. Itu yang kita nak buat sebenarnya, ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa bakhil, dia bakhil terhadap diri sendiri. Dialah yang akan mendapat kesan buruknya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Maknanya Allah itu tidak memerlukan infak manusia, tidak memerlukan ibadah hamba-hamba dia. Wa antumul fuqara, kamulah wahai manusia yang fakir, yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sifat kita sentiasa fuqara, sentiasa fakir. Fakir makna apa? Memerlukan. Perlu kepada udara Allah punya, perlu kepada semualah, semua Allah punya. Kita perlu kepada Allah. Kalau Tuhan tahan nafas kita ni, kita pakai emas pun dah dirimeh kan, dah tak bernapasan, tapi dah sebab dah terbiasa kan. Ini kan kalau Allah hentikan nafas kita, berhentikan udara, boykot sikit orang ni, banyak cakap sangat, boykot 2 minit, habis. Otak kita kalau oksigen tak sampai dalam masa berapa minit, dipanggil brain damage kan, kerosakan otak, habis. Nak kata kita ni manusia yang lemah. Tu sifat hamba, fuqara, memerlukan kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan menginfakkan pada jalan Allah, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Ini sunnatullah. Mana Allah boleh buat. Bila kaum tu langsung tak nak buat perintah Allah, berpaling daripada perintah Allah, tak nak infak, tak nak bertakwa, tak nak beriman, Allah boleh hancurkan kaum itu, Allah lahirkan kaum yang baru. Itu hak Allah, boleh jadi, dan telah terjadi pun dulu-dulu kan. Itu semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlukan satu kesedaran dalam hati kita bahawa apa juga yang Allah pertanggungjawabkan untuk kita lakukan dalam hal amal ibadah kita, itu semuanya kebaikannya adalah untuk kita. Bukan sahaja kebaikan di dunia, tetapi lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Maka yakinlah kita bahawa walaupun susah dan sukar kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itulah harga yang kita perlu bayar untuk kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak datang ke masjid, nak bagi masa antara maghrib isyak, tuan-tuan korbankan keinginan tuan-tuan, mungkin nak tengok TV, keinginan tuan-tuan nak berehat, keinginan tuan-tuan nak apa, tak tahulah apa orang buat lepas maghrib isyak kan. Jadi benda tu semua perlukan pengorbanan, perlukan usaha, perlukan sesuatu yang kita lepaskan. Maka itulah benda yang kita kena bayar kan. Tak ada benda yang percuma. Semua kita kena usahakan, kena bayar, kena korbankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
ya, berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk dalam konteks ayat-ayat yang ujung-ujung ni, kita beramal dengan sentiasa melakukan infak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah cukuplah tu, jom sambung lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana وأنظم به وجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم علمنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم.